InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita dapat bertemu pada malam ini setelah kita tertangguh dalam beberapa hari, hampir seminggu, kerana saya Allah izin dalam perjalanan ke beberapa tempat yang agak jauh di luar kawasan dan tak dapat untuk nak berhubungan dengan tuan-tuan puan-puan secara internet dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pada malam ini akan dapat merawat rindu kita, rindu kepada semua, kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, dan rindu kepada semua yang ada dalam program kita ini. Insya-Allah mudah-mudahan pada malam ini Allah berikan kekuatan untuk kita sama-sama dapat melihat satu yang baru, insya-Allah. Kita mulakan dengan kita membaca membaca tasbih kifar, mentajdidkan iman kita. Syahadah kita dah lama sangat tak bercakap ni. Mentajdidkan syahadah kita, insya-Allah sama-sama memperbaharui syahadah kita, kerana itulah antara perkara utama di akhir zaman, iaitu kita ingin menjadi muwahhidin. Muwahhidin ini ialah mereka yang mentauhidkan Allah. Kerana mentauhidkan Allah itu adalah merupakan perkara yang paling asas dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin pada jalan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada malam ini marilah sama-sama kita membina satu perasaan untuk beriman kepada Allah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, pada malam ni saya ingin menyatakan perasaan gembira yang pertama sekali dapat bertemu dengan tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebenarnya tiap-tiap hari saya nak bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan, tiap-tiap saat kalau boleh. Tetapi Allah izin kita ada kerja-kerja yang tidak dapat kita elakkan. Ada perkara-perkara yang kita kena lakukan dalam kehidupan kita. Jadi Allah izin semakin kita menghampiri kemuncak, iaitu kemenangan Islam, semakin perkara yang kita dengar, kita lihat, kita merasai semakin besar dia punya cobaan-cobaan, ujian yang Allah bagi. Jadi oleh itu saya ingin mengajak diri saya dan diri tuan-tuan puan-puan, marilah sama-sama kita membina satu perasaan gembira. Gembira, kita nak rasa tenang, nak rasa seronok, nak rasa kita rasa perasaan yang amat positif.
Kerana apa tuan-tuan dan puan? Kerana yang pertama sekali kan, bahawa Allah itulah Tuhan kita. Allah Tuhan kita. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan Tuhan kita, maka tentulah kita akan hidup dengan suatu suasana yang teruk, yang merana, yang tidak ada kesudahan. Kita merantau, saya Allah izin pergi ke beberapa tempat, merantau, pergi bermusafir ke sana ke sini ini dalam misi untuk kita menyebarkan dakwah, menyebarkan kekuatan-kekuatan, perkongsian akhir zaman ini. Saya bertemu dengan berbagai manusia. Ada yang mukmin, ada yang muslim, ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang kafirnya menentang Islam, jumpa juga musuh Islam. Dan ada juga berjumpa dengan orang-orang yang bukan Islam, yang tetapi jiwa mereka, pemikiran mereka macam orang Islam pun ada juga. Ada juga di kalangan kita berjumpa dengan orang Islam yang benci Islam pun ada juga. Jadi kita bertemu dengan semua jenis manusia. Jadi dalam keadaan itu, suasana-suasana yang kita berhadapan dengannya, apa pun suasana yang kita berhadapan, hendaklah kita nombor satu sekali, kita kena husnul zon. Husnul zon dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah ni maha agung, maha perkasa. Dia maha baik. Tidak ada sesuatu pun yang diberikan oleh Allah melainkan semuanya baik. Hakikatnya begitu. Walaupun ada masanya kita sakit, ada masanya kita susah, ada masanya kita dalam keadaan kita kata kehilangan yang benda yang kita suka, ataupun mungkin dalam keadaan kita merasakan bahawa kita ni seperti seolah-olah diboikot oleh ramai manusia. Jadi ada masanya kita rasa susah, kan? Kita rasa penuh dengan perasaan yang negatif. Kita nak kena pujuk hati kita, iaitu kita kena sentiasa merasakan tidak ada satu pun perkara yang berlaku melainkan mestilah daripada Allah, kan? Semua sekali daripada Allah. Maka bila daripada Allah, maka hendaklah kita rasa bahawa semua itu baik belaka. Semuanya baik belaka. Kalau tak baik pun baik. Jadi tuan-tuan, Allah uji kita. Macam kita tengok anak-anak kita. Kita tengok anak-anak kita, kadang-kadang kita nak uji anak-anak kita, kan? Kita nak uji anak-anak kita ni, kadang-kadang kita uji dia dengan senang, uji dengan susah, tengok macam mana respon dia, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala maha menguji. Dia maha menguji, maha bijaksana dia uji kita. Jadi kita duduk seorang-seorang, kita duduk ramai-ramai, kita dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan beramal, dan apa sahaja keadaan yang kita berada, maka kita nak rasa Allah sentiasa dekat dengan kita. Jadi sebab tu tuan-tuan, yang pertama sekali, kita nak kena husnul zon dengan Allah. Husnul zon, baik sangka. Apa yang Allah beri pada masa ini, pada ketika itu, itulah yang terbaik. Yang terbaik. Ya, sebab itulah orang beriman sentiasa dalam keadaan baik, kan? Dalam keadaan baik, kan? Dalam keadaan yang sentiasa terbaik. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, kerana bila dia dapat kebaikan, dia syukur. Bila dapat kesusahan, dia sabar. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut begini kenapa? Kerana kita nak rasa dalam hati kita bahawa kita perlukan Allah, dan kita perlukan rahmat Allah, kita perlukan barakah daripada Allah, kita perlukan pertolongan Allah. Maka apa pun Allah bagi, kita terima. Rendah hati kita, dengan penuh rendah hati kita terima apa yang Allah terima. Kenapa? Kerana perkara itulah yang terbaik. Sebab kita ni tak pandai, Allah yang maha pandai. Kita ni tak bijak, Allah yang maha bijak. Kita ni kan tak tahu apa-apa, Allah yang maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kan, tidak menzalimi makhluknya. Allah telah mengharamkan, kan, perbuatan zalim kepada dirinya. Allah tak akan menzalimkan orang lain semua, manusianya, makhluk tak akan dizalimi. Jadi kita nak kena rasa bahawa segala yang Allah bagi itu, itulah yang terbaik. Kita pujuk hati kita. Kenapa? Kerana di situlah kekuatan. Di situlah kekuatan. Kalau kita rasa benda yang Allah bagi ni susah, payah, tak patut, kan, penat, letih, kan, kita rasa benda yang Allah bagi ni benda yang tidak memberikan sesuatu yang baik, kita rasa macam rasa kita, maka sebenarnya kita telah buruk sangka dengan Allah. Dan bila kita buruk sangka dengan Allah, inilah satu kelemahan. Walaupun kita kuat, itu lemah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, saya dah melihat dah manusia di hadapan kita ni, yang mana manusia-manusia itu berada dalam keadaan empat suasana yang saya selalu sebut.
Yang pertama sekali, suasana nikmat. Allah bagi kita seronok, Allah bagi kita senang. Maka hendaklah nikmat itu kita melihat dengan kacamata, dengan perasaan sayang pada Allah. Sayang pada Allah, kita syukur pada dia. Kalau kita dapat baik, syukur. Sebab tu tuan-tuan, Allah bagi nikmat, perkara yang susah nak buat ialah syukur. Apa maksud syukur? Kita meletakkan nikmat itu pada tempatnya. Pada tempatnya. Kita meletakkan nikmat itu pada tempatnya. Jadi, apa yang kita melihat, apa yang kita merasa, apa yang kita tahu, semua tu kita letak di bawah perasaan dan rendah diri pada Allah. Dan gembira Allah bagi nikmat. Kemudian kita letakkan aulawiyat. Katakan Allah bagi kita duit. Allah bagi kita duit. Gunakan duit tu untuk benda yang aulawiyat, yang utama. Jangan kita guna untuk sesuatu yang melawan Allah pula, kan? Contoh, apa benda yang pertama sekali yang kita nak kena buat? Semua yang wajib kita kena gunakan. Duit tu kita kena guna untuk yang wajib. Apa yang wajib? Yang pertama sekali yang wajib ialah kita melihat kalau ada dalam hidup kita ni perkara yang kita perlu lakukan, basic need, keperluan kepada keluarga kita. Nafkah kepada anak-anak kita, isteri, suami, kita kena bagi semampu yang boleh. Bila kita dapat nikmat, kena tengok balik, kan, ada. Yang kedua, benda yang wajib bila kita diberi duit oleh Allah. Yang nombor dua, tengok hutang kita. Kalau ada hutang-hutang tu, bayarlah. Bayar, jangan kita tangguh-tangguh. Kerana kalau kita tangguh tu, maknanya Allah SWT tidak akan memberikan kita satu kekuatan. Kenapa? Kita boleh bayar tapi tak nak bayar, kita bayar. Kita rancang supaya bayar hutang. Hutang kena bayar, jangan tak bayar. Kemudian yang ketiga, perkara yang wajib kita lakukan ialah kita kena infak fi sabilillah. Wajib iaitu zakat. Kita bayar zakat. Bayar zakat yang kita kena perlu tengok, kalau boleh zakat bayar. Kemudian kita infak fi sabilillah. Ini benda yang bila Allah bagi nikmat duit, kadang-kadang kita terlupa. Kita ingat Allah bagi kita nikmat duit tu, Allah bagi kita nikmat harta, kita nak guna untuk kesenangan kita aja. Kita nak guna keseronokan kita. Kita terlupa bahawa sesungguhnya duit itu adalah merupakan satu amanah. Kita terlupa. Kita pun belanja aja. Nak beli apa, beli. Nak beli baju, belilah apa pun. Nak beli makanan, belilah apa pun, kan. Kita nak buat macam-macam untuk diri kita, untuk keluarga kita, seronok. Kita terlupa bahawa ada yang wajib yang kita tunaikan, iaitu nafkah. Yang pertama sekali. Yang kedua, kita kena tunaikan juga dari sudut hutang. Hutang kita kena bayarlah, tak banyak pun, bayar sikit. Kerana itu merupakan tuntutan. Dan kemudian kita kena zakat, jangan lupa zakat. Jadi ini benda-benda yang wajib. Kemudian benda-benda yang sunat, benda-benda yang harus, benda yang haram, kita tengok. Ini tanda syukur. Tanda syukur. Dan kita tak perasan. Yang kita tahu, kita susah aja macam itu. Kemudian bila Allah bagi susah pula pun sama juga. Bila Allah bagi kita bencana, kesakitan, apa yang wajib ketika kita berhadapan dengan bencana? Apa yang wajib ketika kita berhadapan dengan kesusahan tadi, penderitaan tadi? Yang pertama sekali, wajib sabar. Wajib sabar. Kita kena latih sabar. Tengok satu perkara, kita rasa daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang pertama sekali, sabar. Bila Allah bagi bencana, nombor satu, Allah nak tengok kita ni sabar ke tidak. Kenapa sabar? Itu tanda sayang ke Allah. Macamlah syukur, tanda sayang ke Allah. Sabar ni tanda sayang ke Allah. Sayang ke Allah melebihi daripada kehilangan yang kita hadapi. Lebih lagi. Jadi kita sabar. Kenapa? Aku sayang ke Allah lebih. Ni kita tengok ni. Ini semua akhir zaman kita kena perhati. Kadang-kadang kita tak nampak. Kita Allah bagi ujian. Ujian sikit Allah bagi, kita dah mula lupa. Jadi bila Allah uji kita dalam bencana, kesusahan, kesakitan, penderitaan, kepayahan, yang wajib nombor satu, sabar. Sabar. Sabar dulu. Kemudian nak memperkuatkan sabar tu, kita kena husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Husnuzan, kita kena baik sangka dengan Allah. Baik sangka, barulah kita boleh berhadapan dengan kekuatan. Kalau tak boleh, tak kuat kita. Allah bagi, tak kuat, aku tak kuat. Ya Allah, janganlah uji aku dengan benda ni. Saya dulu ada seorang yang sangat rapat dengan saya. Kemudian dia bercakap, ya Allah, janganlah uji aku dengan sekian. Ya Allah, janganlah uji aku dengan sekian.
Dia minta supaya Allah tak uji dengan perkara-perkara yang disebut. Apa dia? Kalau seorang suami contohnya uji isteri yang sekian. Kalau seorang isteri kita minta, ya Allah janganlah uji aku dengan suami sekian. Apa yang isteri tak mau? Poligami contohnya. Tak mau. Kan? Kalau nak uji saya, ujilah apa pun tak apa. Saya boleh masak, saya boleh bangun malam, saya boleh tolong, saya boleh picit, saya boleh urut, saya boleh apa semua. Tapi janganlah uji saya dengan poligami. Jadi isteri kadang-kadang cakap kat kita gitu. Kemudian suami pula, kan? Ya Allah janganlah uji aku dengan isteri. Ya Allah janganlah uji aku dengan isteri yang begini. Dia minta macam itu. Ya Allah aku tak kuat, begitu dia kata kan. Jangan. Kita jangan minta apa bentuk ujian yang tu. Sebab kalau Allah uji kita, nanti kita yang kena. Sebab kita seolah-olahnya tak reda dengan ujian tersebut. Dan jadi apa kena nak minta macam mana? Kalau bencana ni, nombor 1, kita kena sabar. Nombor 2, husnul zan. Husnul zan ni maknanya apa? Maknanya, ya Allah, Engkau uji aku sekarang dengan duit, Engkau uji aku sekarang dengan miskin, Engkau uji aku sekarang dengan sakit, Engkau uji aku sekarang dengan anak-anak, Engkau uji aku sekarang dengan isteri, dengan suami, Engkau uji aku sekarang dengan apa saja, pekerjaan, sahabat. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk sabar. Minta Allah kekuatan. Macam itu. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku hina. Ya Allah, aku banyak dosa. Aku layak, ya Allah. Engkau nak buat apa pun aku layak, ya Allah. Tapi berilah aku kekuatan. Macam itu. Jadi bila sabar ni, bila diuji dengan kesusahan bala ni, jangan kita minta, ya Allah janganlah Engkau uji aku dengan ni, dengan tu, dengan ni. Sebab Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Tapi kita minta Allah kekuatan. Ya Allah, ujilah aku dengan berilah aku kekuatan berhadapan dengan ni, ya Allah. Berilah aku hidayah, ya Allah. Berilah aku petunjuk, ya Allah. Ya Allah, aku zalim diri aku, ya Allah. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Kau, ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita rasa bencana yang kita dapat tu ialah kezaliman kita. Sebab zalim kita. Sebab kita yang zalim, bukan sebab Allah zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Macam itu. Jadi kita jangan minta, ya Allah janganlah aku diuji dengan poligami, suami aku nak kahwin lagi. Ya Allah janganlah uji aku dengan isteri aku ni, isteri aku begini. Ya Allah janganlah uji aku dengan anak-anak. Jangan minta Allah ujian tu, tak layak kita nak minta. Yang layak minta, ya Allah aku lemah, kuatkanlah aku. Macam itu. Ya Allah, aku hina, muliakanlah aku. Macam itu. Kita minta ke Allah. Barulah kita akan menjadi orang yang kuat. Sebab kita minta kekuatan, bukan minta kita macam orang nak ambil SPM, kan? Ambil SPM, kan? Minta kat cikgu, boleh tak cikgu jangan tanya soalan topik bab A, bab 1, bab 2, bab 3. Saya dah lama tak tengok, kan? Bab 1, bab 2, 3 saya lemah, saya tak sempat habis baca, kan? Tolonglah cikgu ya. Boleh macam itu? Tak boleh. Kalau dah sudah adab tak beradab, kita arahkan cikgu, jangan gini, jangan gitu, jangan gini, kan? Tak boleh. Adab tak beradab. Dari sudut kita dengan Allah tak beradab. Ya Allah, janganlah Engkau uji aku dengan kemiskinan. Ya Allah, janganlah Kau uji aku dengan kesakitan. Ya Allah, janganlah Kau uji aku dengan ketakutan. Kita minta Allah supaya jangan uji kita, sedangkan Allah nak uji kita. Jadi lebih baiknya, lebih beradabnya, ya Allah, Engkau uji aku dengan kesakitan, ya Allah. Aku sakit sekarang, ya Allah. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk sabar. Macam itu. Berikanlah aku kekuatan untuk redha, ya Allah. Berilah aku kekuatan untuk dapat melaksanakan semua perintah Engkau. Jauh daripada maksiat. Minta yang itu. Sebab kita lemah. Jadi bila kita diuji dengan sesuatu, kita tidak komplain benda yang diuji itu. Sebab Allah yang bagi. Kan, bukan kita minta, Allah yang bagi. Kalau kita minta pun, kalau Allah tak bagi, tak dapat, kan? Jadi apabila kita mula meminta kekuatan pada Allah, setiap benda yang kita diuji tadi, Allah bagi tadi, kita minta kekuatan, minta pertolongan, minta hidayah, minta at-taufiq, minta ma'unah pertolongannya, minta karamah. Minta karamah tak apa. Minta karamah, ya Allah, aku tak layak, ya Allah. Sesungguhnya tugas ini terlalu besar, tanggungjawab ini terlalu besar, ya Allah. Bantulah aku dengan ma'unahmu, ya Allah. Bantulah aku dengan karamahmu, ya Allah. Tak apa minta ke Allah. Sebab kita lemah, kita minta ke Allah. Tak apa. Allah bagi tak bagi, itu hak Allah. Tapi jangan minta, jangan dictate Allah. Dictate istilah dia. Jangan paksa Allah. Jangan uji aku dengan A, dengan B, dengan C. Jangan. Itu hak Allah.
Jadi sebab tu bila kita diuji dengan Allah Subhanahu Taala kesusahan, ujian menjadi jalan untuk dekat dengan Allah. Ujian menjadi jalan untuk membina kekuatan kita. Makin bersabar, makin kita husnuzan, makin kita lebih baik, makin lebih kuatlah, baru boleh bangkit. Baru boleh bangkit. Kita nak bangkit ni tak lama dah ni tuan-tuan dan puan. Nak bangkit tak lama dah. Jangan kita ingat kita ni lama lagi. Jangan ingat kita ni sama je 10 tahun dulu, sama sekarang. Tak. Kan susah. Saya akan baca sikit lagi hari ni. Nak cerita sikit pasal transhuman ni. Pasal ujian yang Allah akan bagi pada kita. Baik. Jadi apabila kita diuji dengan kesenangan, kita nak kena syukur ke Allah. Kita nak kena letakkan segala nikmat tu pada jalan Allah. Kita nak sentiasa redha dengan Allah. Sayang dengan Allah. Bila Allah bagi balak pula, bencana, kesakitan, kesusahan, kepayahan, kita sabar. Ya Allah, aku sabar. Ya Allah. Ya Allah, aku sabar. Ya Allah, kan? Cakap ke Allah, ngadu ke Allah. Ya Allah, aku tak kuat. Kau berilah kekuatan, ya Allah, supaya aku sabar. Kuatkan sabar aku, ya Allah. Minta ke Allah. Kan? Kemudian, ya Allah, jadikan hati aku husnuzan dengan kau, ya Allah. Aku tak mampu, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Minta Allah ketolongan. Jadi bila kita minta ke Allah pertolongan, husnuzan dengan dia, kita pun cuba merayu pada dia, minta kekuatan tadi, maka Allah akan bagi kekuatan kepada kita. Itu bila berhadapan dengan bencana. Itu maknanya bila bencana pun kita makin dekat dengan Allah. Semakin kuat, bukan semakin lemah. Makin kuat, bukan makin. Kalau kita tak rasa itu daripada Allah, bahawa ujian daripada Allah, tak rasa, dan solusinya, penyelesaiannya pun daripada Allah juga, maka kita akan putus asa. Allah, aku tak boleh lah, aku tak larat lah, aku tak mampu lah, sakitnya, ya Allah, aku tak Allah. Tiba-tiba Allah uji dengan muflis, tiba-tiba Allah uji dengan bankrupt, tiba-tiba Allah uji dengan kesakitan-kesakitan, penyakit yang tak ada sembuh, tiba-tiba Allah uji dengan kita bercerai pula, berpisah dengan orang yang kita sayang, anak kita meninggal dunia, suami kita meninggal dunia, semua sekali. Dan kita hanya bergantung kepada diri kita sendiri. Maka pada masa itulah kita akan berada dalam keadaan kesusahan. Kemudian bila Allah campakkan kita dalam maksiat pula, macam mana? Campakkan diri dalam maksiat, tiba-tiba kita buat dosa, tiba-tiba kita berada dalam suasana-suasana yang penuh dengan maksiat mungkar, maksiat. Kan? Saya ni berjalan-jalan jugalah, kan, dalam musafir ni, masih musafir lagi. Macam-macam saya nampak dan melihat. Kalau kawasan-kawasan yang moden-moden sikit ni, melihat wanita-wanitanya yang dengan auratnya, dengan keadaan tak jaga auratnya, dengan tak jaga macam-macam keadaan kalau di bandar-bandar. Kan, terserempak dengan orang ni, terserempak dengan orang tu, kan, macam-macam. Nak jaga mata, nak jaga telinga, dosa. Nak jaga lidah, nak jaga hati, nak jaga dosa daripada dosa tadi. Tiba-tiba Allah izin masuk dalam suasana-suasana yang penuh dengan dosa, maksiat, mungkar. Kawan-kawan kita ke, kawan-kawan lama kita, alumni ni banyak buat dosa. Fikir macam umur 17 tahun lagi, kan. Buat dosa, buat merapu-merapu, cakap fitnah, ngumpat orang, kan. Ataupun kita melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Maka sekiranya Allah izin kita tercebur ke dalam dosa, maksiat, mungkar, itu pun Allah izin juga. Bukan kata itu tidak ada kuasa Allah di situ, ada kuasa Allah. Maka Allah SWT berkehendakkan kita supaya bertaubat, banyakkan taubat, banyakkan istighfar. Jadi bila kita berhadapan dengan suasana macam itu, kita terbuat maksiat, kita buat dosa kita lama, kita ulang balik, dah bertaubat, ulang balik, masa tu kita, di mana kekuatan dosa tadi? Di mana kekuatan orang yang bermaksiat tadi? Di mana kekuatan suasana mungkar yang ada di depan kita? Bila hati kita, pemikiran kita kembali pada Allah. Itu kekuatannya. Jadi kadang-kadang Allah bagi suasana yang dalam keadaan kita kata maksiat, Allah bagi. Kadang-kadang kita tercebur ke dalam mungkar. Maka kekuatan ketika berada dalam kemungkaran itu ialah apabila kita boleh bertaubat. Maka tuan-tuan dan puan banyakkan taubat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Kita mengaku kelemahan kita. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Kita mengaku kelemahan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita mengaku keaiban kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah suasana hati orang yang berada dalam dosa. Jadi hati dia walaupun berdosa tu Allah izin. Kenapa berdosa? Kerana Allah nak suruh kita bertaubat. Tiba-tiba kita duduk-duduk, lalu perempuan-perempuan yang pakai baju tak cukup kain. Pakai baju tak cukup kain. Dahlah pakai baju tak cukup kain, baju dalam pun tak pakai. Kan? Dahlah baju dalam tak pakai, tergedik-gedik pula depan kita. Tengok ni. Nak menggoda lah agaknya. Kan? Tiba-tiba berada dalam suasana itu, mata kita pula kan tak boleh nak jaga, tengok, tunduk, tengok. Berada dalam keadaan bermaksiat. Maka kenapa Allah izin kita berada dalam keadaan bermaksiat? Kenapa? Kita kena faham ni akhir zaman ni. Kita kena faham. Kerana Allah nak suruh kita memperdalamkan taubat kita. Mungkin kita tak jaga mata kita secara terperinci. Contoh. Kan, ada orang tak tutup aurat depan mata kita. Kan, mata kita tengok, tunduk. Tapi hati kita nak tengok lagi. Hati kita masih cenderung kepada maksiat. Cenderung kepada maksiat tu adalah tanda futur. Tanda kita ni lemah. Kalau hati kita melihat maksiat, kita tunduk, tak mau, dan kita memang tak mau, astaghfirullahalazim, kita pun kata, ya Allah, benci dengan maksiat. Maka itu tanda hati kita kuat. Hati kita benci dengan benda yang Allah tak suka. Tapi tiba-tiba hati kita suka. Walaupun kita tak tengok maksiat tu, walaupun kita tak dengar, tapi hati kita nak. Jadi kita pun minta ampun. Allah nak suruh kita minta ampun pada dia. Dan sekiranya kita tidak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita malulah pada Allah. Malu sungguh-sungguh. Malam tu bangun malam, kan? Lepas bangun malam tu menangis ke Allah. Malu ke Allah. Ya Allah, Engkau bagi aku nikmat, Engkau bagi aku usia, Engkau bagi aku umur, Engkau bagi aku nyawa, Engkau bagi aku kesihatan. Tiba-tiba mata aku bermaksiat, tiba-tiba telinga aku bermaksiat, tiba-tiba lidah aku bermaksiat. Secara sedar aku buat, hati aku bermaksiat. Kita minta ampun ke Allah. Malu, ya Allah, malunya aku kat Engkau, ya Allah. Engkau lah yang Maha Agung. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Engkau lah Tuhan yang Maha Mulia, Maha Agung. Malu kat dia. Kita tunduk kat dia. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Allah suruh kita bertaubat. Bila kita buat maksiat, Allah SWT rindu dengan taubat kita. Barulah kita ada kekuatan. Jadi maksiat bukan melemahkan kita, putus asa. Aku dulu dah tinggalkan dah benda ni, tiba-tiba aku buat balik, aku terus jatuh. Rasa tak boleh, putus asa dah. Tak. Allah suruh kita taubat semula. Ini kekuatan ni. Ini saya sebut rohiyah seorang mukmin, apa pun suasana dia, di dalam keadaan kembali kepada Allah. Kenapa saya cakap ni? Kenapa saya mulakan mukadimah? Sekali lagi saya sebut transhuman. Satu perkara yang akan dibuat ke atas kita ni hari ni. Transhuman. Saya akan cerita sekali. Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT, kan, kita kena ada perasaan ni. Perasaan apa? Bila buat maksiat, nak bertaubat. Kenapa Allah izin kita buat maksiat? Kenapa Allah izin kita ulang dosa kita? Kenapa Allah izin kita berada dalam suasana yang mungkar? Tiba-tiba ada orang minum arak depan kita, tiba-tiba ada orang bermaksiat depan kita, kita tak boleh lari dah dalam majlis, kita duduk situ. Kenapa? Sebab Allah nak suruh kita bertaubat. Benci maksiat tu, benci mungkar tu, jangan kita seronok pula. Seronok tu masalah. Hati kita ada masalah dengan Allah. Bila Dajjal datang, habis kita. Jangan. Kalau seronok aja, maknanya hati kita dah futur. Futur apa? Dah lemah. Hati kita kena kuat, istighfar. Hati kita kuat, kena rasa sayang ke Allah, kena rasa nak bersama Allah ketika dalam suasana maksiat. Barulah kita kuat. Kalau tidak, kita ikut dia, habis kita kan. Itu suasana maksiat pula.
Jadi sebab tu siapa-siapa di kalangan kita yang berada suasana berbuat maksiat, mungkar, maknanya apa? Allah izin. Allah izin kita berada dalam maksiat, Allah nak suruh kita bertaubat, banyakkan istighfar. Bukan Allah tak sayang kita, Allah ceburkan kita dalam maksiat, cebur dalam buat benda yang tak elok. Bukan Allah tak sayang kita, dah Allah nak suruh kita bertaubat. Sebab bila bermaksiat, wajibnya bertaubat. Jadi bila suasana maksiat, yang wajibnya nombor satu, taubat. Kalau dalam suasana Allah bagi nikmat, wajibnya syukur. Contohnya kan tadi kan, kita bincang tadi. Kalau sabar, kalau susah, sabar tu wajibnya. Kalau maksiat, wajibnya taubat. Maka bila kita buat dosa, kita sedar aja kita berdosa, kita sedar kita buat maksiat, kita kena wajib bertaubat. Apa maksud taubat? Kita menyesal. Yang pertama sekali, taubat maksudnya menyesal. Menyesal apa ni, kita rasa macam itu. Kemudian kita pun kan perbaiki diri kita, tinggalkan dosa tu. Kemudian kita pun minta ampun ke Allah. Astaghfirullah. Gitu kan. Itu maknanya Allah sayang kat kita. Bukan Allah tak sayang. Ini kekuatan. Bila buat maksiat, bila buat dosa, kekuatannya at-taubah, menyesal. At-taubah nadamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taubat tu menyesalan. Ini penting. Barulah kita kuat, baru boleh bangkit. Kalau tak boleh bangkit kita. Kan? Baik. Yang ketiga, yang keempat ialah kita Allah uji dengan suasana macam mana? Suasana kita boleh ibadah, boleh berzikir, boleh baca Quran, boleh beramal. Bila kita diberikan Allah kekuatan untuk beramal, taufiknya untuk beramal, beribadah, sembahyang, puasa, baca Quran, boleh bagi salam kat orang, boleh tolong orang, boleh sedekah, boleh buat benda yang Allah suka, berdakwah, macam-macam suka, maka hendaklah kita rasa bahawa segala yang ada pada Allah itu adalah yang ada pada kita itu adalah daripada Allah. Inna lillah juga, maknanya semua daripada Allah juga. Jadi tak adalah kita rasa bangga, aku ni pandai berdakwah, aku ni pandai cakap, aku ni pandai buat baik, aku ni suka tolong orang, aku ni sedekah banyak, aku boleh bangun malam, aku boleh baca Quran, aku boleh buat ni itu sebagainya. Semua kita rasa kita lah yang hebat. Itu dosa. Jadi bila kita beramal, yang wajib, nombor satu apa yang wajib bila kita boleh beramal? Bila kita boleh beramal, apa perasaan kita yang wajib? Nombor satu, perasaan kita ialah kita merasakan, rasa perlukan Allah, merasai keperluan kepada Allah, rasa tawaduk dengan Allah. Tawaduk dulu, rasa rendah diri. Jadi sebab tu bila kita boleh semayang, boleh beramal, bukan makin rasa aku pandai, aku kuat, aku boleh bangun malam, aku boleh berzikir, aku boleh baca Quran. Kita rasa aku. Dah, bukan aku. Allah yang bagi izin, Allah yang bagi kekuatan. Kita pun bila kita macam itu, kita tawaduk ke Allah, rendah diri, kita rasa tadaruk, kita rasa perlukan, ya Allah tolonglah aku, ya Allah, supaya aku boleh istiqamah, ya Allah malam tadi aku boleh bangun, kau izin aku bangun, ya Allah, aku boleh sembahyang, boleh zikir, boleh baca Quran, boleh menangis bertaubat, ya Allah izinkanlah aku bangun malam ni pula. Minta ke Allah, malam ni pula, ya Allah izinkan aku, kalau boleh malam ni lebih baik, ya Allah, daripada semalam. Bila kekuatan, ya Allah. Minta ke Allah, ini kekuatan. Tetapi bila kita beramal, kita sembahyang, puasa, kita sedekah, kita berdakwah, kita buat apa saja, kita rasa kita yang buat, kita yang kuat, kita yang hebat. Sembahyang tu aku yang sembahyang, puasa tu aku yang puasa. Tak rasa. Taufik daripada Allah, hidayah daripada Allah, kekuatan daripada Allah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, semua daripada Allah tadi. Maka pada ketika itu kita bermaksiat kepada Allah. Bukan beramal, bermaksiat. Kenapa? Di situ ada ujub, rasa diri lebih baik daripada orang. Di situ ada sombong, takbur. Di situ ada riak. Jadi kita kena tengok balik amalan kita tadi. Ini adalah sifat hati seorang duduk dalam tarbiyah macam itu. Barulah dia kuat. Dia semakin amal semakin kuat, semakin amal semakin kuat, semakin dia buat semakin kuat. Kenapa? Sebab Allah bagi kekuatan dia untuk istiqamah. Jadi rahsia istiqamah ni tuan-tuan dan puan, bukan kita buat amalan dengan kepahaman apa semua. Kita buat amalan, kita buat ibadah, kita berdakwah, mentarbiyah, berjihad, kita buat apa sahaja dalam keadaan rendah diri pada Allah.
dalam keadaan merasakan memerlukan Allah, tadarruk pada Allah. Tadarruk ni apa? Kita rasa perlukan sangat Allah. Kita ni fakir. Ya Allah, izinkan aku nak sembahyang lagi malam ni, ya Allah. Izinkan aku nak baca Quran lagi, ya Allah. Jadi tadarruk pada Allah, merasa memerlukan Allah, merasa diri kita tak ada kekuatan. Allah yang maha kuat, Allah yang maha hebat, Allah yang bagi izin kita buat. Semua itu daripada Allah. Itulah rahsia istiqamah. Jadi rahsia istiqamah bukan kita badan hebat, badan kuat, bukan ilmu banyak, bukan ustaz-ustaz. Tak semestinya ustaz dia bangun malam, tak mesti. Tak semestinya ustaz dia sembahyang khusyuk, tak semesti. Tak semestinya ustaz dia baik dalam semua hal, tak semesti. Ingat dia banyak ilmu Islam, dia okey, tak semesti. Orang yang mendapat kekuatan daripada Allah dalam keadaan dia beramal, beribadah, yang dia tahu, yang dia mampu, maka dia minta ke Allah. Bila minta ke Allah, itulah kekuatan. Itulah syarat-syarat untuk mendapat pertolongan Allah. Rendah diri ke Allah, rasa perlukan Allah. Itulah perkara yang akan menyebabkan kita diberi izin oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqamah. Baru boleh istiqamah. Ini benda yang susah ni. Benda yang susah. Yang senang buat sombong, senang. Buat ujub, senang. Buat takbur, riak, senang. Itu senang. Itu maksiat semua. Ada orang boleh sembahyang, banyak sembahyang, tapi tak rasa pun semua itu daripada Allah. Tak rasa. Tak rasa daripada Allah. Dia rasa diri dia lah yang pandai, diri dia lah yang kuat. Ilmu ni aku punya, aku belajar. Sehingga dia boleh pukul orang, bantai orang, tohmah orang, fitnah orang, macam-macam dia boleh buat. Kenapa dia rasa dia hebat? Ini kita tak nak. Kita nak rasa kita ni memerlukan Allah. Bila kita memerlukan Allah, baru kita jadi hamba Allah. Maka Allah akan memberi pertolongan kepada orang yang menjadi hamba Allah, bukan hamba nafsu. Ini bahaya ni kita hari ni. Kita ingat okey dah, rupanya tak okey. Buat muhasabah. Jadi barulah ada kekuatan. Barulah amalan kita boleh berterusan. Baru boleh berterusan. Bila kita merasa diri kita ni hina, kita empat sifat hamba. Apa empat sifat hamba? Yang pertama, dia lemah, dhaif. Kemudian kalau dia boleh pun terbatas. Apa yang Allah bagi je. Kemudian dia rasa dia hina. Kemudian dia rasa dia fakir. Dia empat ni. Bila ada pada kita sifat hamba ni, kita minta ke Allah kekuatan, barulah Allah bagi kekuatan. Baru boleh istiqamah. Ini rahsia istiqamah ni. Allah tak bagi istiqamah sebab hati kita terputus dengan dia. Walaupun kita sembahyang. Ini kekuatan-kekuatan yang ada kepada orang yang beriman. Jadi, bila kita faham yang ini, kita berada dalam suasana macam ini, maka di mana pun kita berada, dalam keadaan apa pun kita berada, ataupun dengan siapa pun kita berada, apa pun yang berlaku pada kita, kita sentiasa meningkat, sentiasa islah, sentiasa membina kekuatan. Barulah kita boleh berhadapan dengan apa sahaja halangan dan cabaran. Allah uji kita. Allah datangkan tentera Dajjal, maka kita boleh lawan dia biiznillah dengan kekuatan yang Allah bagi. So kita kuat bersama Allah, kita pandai bersama Allah. Allah bagi kita pandai, bukan kita rasa kita pandai dan kita pandai. Tak. Itu semua tipu daya nafsu kita sahaja. Salah satu benda yang saya nak sebut pada malam ini, kenapa saya mulakan dengan perkara yang saya dah pernah sebut banyak kali. Yang pertama, tuan-tuan, sebab saya mahu sama-sama kita merasakan perlu kita ulang-ulangkan perkara yang asas ini, supaya kita boleh melihat kekuatan kita sebenarnya bukan pada diri kita. Kekuatan kita bila kita hubungkan diri kita dengan Allah. Inilah disebut ta'alluq billah. Ta'alluq billah ini, hubungan dengan Allah ni, apabila kita rasa kita memerlukan Allah, kita rasa nak sabar, nak syukur tadi, kita rasa. Cuba dengar baliklah siapa yang baru masuk ni. Apa yang saya sebut pagi awal tadi. Baik. Kenapa? Kerana salah satu daripada perancangan jahat musuh di akhir zaman ini, dia nak menjadikan manusia yang tidak ada perasaan bersama Allah.
Dia ada perasaan, tapi bersama siapa? Bersama dengan maksiat, ada perasaan. Seronok dengan maksiat. Dia ada perasaan bersama dengan movie. Dia ada perasaan bersama dengan game. Bersama dengan sesuatu yang duniawi, bukan perasaan bersama Allah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya nak bacakan di sini salah satu perkara yang disebut oleh Dr. Manimala. Dr. Manimala Selvi Necker. Ini bukan Dr. Mala tu yang jenis cakap-cakap itu. Tak, ni doktor pakar ni. Dr. Mala tu tak ada apa-apa pun. Itu saya berterupa KKM. KKM saya berterupa tu Dr. India Mala tu kan. Bukan hak tu, ini lain ni. Dia kata apa? Dia kata dalam kajian terbaru mengesahkan bahawa apabila kita disuntik dengan mRNA, ini teknologi mRNA ni, kan, maka dia akan masuk ke dalam sel manusia. Jadi apa benda yang mRNA ni? Kalau kita nak bincang kat sini bahagian sains-sains ni terlalu panjang lah. Kita ikut bahasa orang kampung je lah. Maknanya mRNA ni ialah nanoteknologi, kan, yang dibawa masuk ke dalam badan manusia. Dia bukan asal daripada biological sistem, bukan bio. Dia adalah ciptaan-ciptaan manusia daripada chemicalnya, daripada bahan-bahan plastik ke, bahan apa ke, besi ke apa ke, yang merupakan dia punya kehalusannya peringkat nano. Nano. Jadi peringkat nano ni dia macam sehelai rambut. Sehelai rambut dibelah 1000, lebih kurang gitulah. Lebih kurang gitu. Jadi apabila dalam satu kajian artikel yang telah dibuat oleh beberapa orang dalam jurnal Molecular Biology, menyatakan dalam artikel ini yang telah ditulis dalam Molecular Biology nombor 2022 2022 44 dalam kurungan 3, maknanya Molecular Biology punya artikel, kan, muka surat 1115 1126. Ni artikel tu. Apa tajuk artikel tu? Yang berkenaan current isu yang sekarang ni, molecular biology, disebut intracellular reverse transcription of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine BNT162b2 in vitro in human liver cell line. Ini orang biologi tahulah. Orang biologi tahu. Saya ada juga belajar sikit-sikit biomedical, ada belajar juga sikit-sikit, saya faham lah. And in vitro in human liver cell line, didapati bahawa suntikan vaksin mRNA COVID-19 yang dibuat oleh Pfizer-BioNTech boleh masuk ke dalam sel. Boleh masuk ke dalam sel. Boleh masuk ke dalam human liver cell line. Ini dibuat kaji tentang human liver cell. Liver ni apa hak ni? Kita punya hati. Hati bukan hati jantung ni, hati ni. Baik. Jadi Dr. Mala menceritakan bagaimana dia adalah merupakan seorang pakar dalam histopathologist dan statistician, medical statistician, menyatakan bahawa kajian mendapati bahawa mRNA yang disuntik dalam tu, dia akan masuk ke dalam sel manusia. Jadi apa yang bahayanya? Bahayanya dia boleh menyebabkan genetik kita berubah. Genetik kita boleh berubah. Ini yang menjadi bahayanya. Jadi bila sebut tentang genetik berubah ni, teringat pula tentang satu parti yang disebut Parti Bangsa Malaysia. Kalau kawan-kawan dekat NGO dia tak panggil Bangsa Malaysia, dia panggil Parti Bangsat Malaysia. Jadi saya quote perkataan dia orang lah. Dia kata apa? Dia kata salah satu daripada apa yang digambarkan ialah we are talking about genome modification. Ni nak sebut sini. Jadi saya nak sebut kat sini tuan-tuan dan puan, bukan orang ambil vaksin. Orang yang ambil vaksin mungkin dia dah ada, tapi orang yang tak ambil vaksin pun dia boleh kena juga.
Macam mana boleh kena tak ambil vaksin contohnya kan? Ada ubat lain, ada cara lain yang menggunakan teknologi mRNA ni untuk bawa masuk dalam badan kita tanpa kita sedar. Melalui pemakanan pun ya, melalui ubat-ubatan pun ya. Macam-macam cara dibuat. Sebab mRNA ni satu teknologi yang cukup halus. Dia boleh masuk dalam kita punya makanan, sprit sikit masuk, dah kita minum air dia, tak rasa pun kita dah boleh minum masuk badan kita, masuk, dia boleh masuk dalam sel kita. Maka salah satu perkara yang dilakukan, yang bakal dilakukan, yang sedang dilakukan, ialah untuk mereka kan modify, mengubah sel kita. Kenapa mereka nak mengubah sel kita ni? Saya nak bacakan sikit apa yang disebut oleh beberapa orang pimpinan mereka. Ini untuk kita punya peringatan malam ni. Kan? Sebab tu kadang-kadang susah nak bersyukur, susah nak bersyukur, susah semua. Rupa-rupanya jin kita dah berubah. Kan? Dikata apa? Dikata saya nak bacakan dia punya kataan di sini. Jauh pula ke bawah dia. Okey. Dia kata apa? Dia kata human adalah sesuatu yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui dan apa yang ada di dalamnya dengan sebab spiritual, dengan sebab roh dia. Jadi dunia tak tahu apa dalam hati kita. Kita ikhlas tak ikhlas Allah tahu. Jadi dia kata apa yang dia orang nak buat, iaitu dia orang mahu menjadikan human ini sebagai hackable animal. Hackable animal. And binatang yang boleh dicerobohi macam komputer. Hackable, kena hacker, kena hack. Jadi kita human are now hackable animal. The whole idea that human have this soul or spirit. Jadi sebenarnya manusia itu ada soul, ada roh, ada jiwanya, dan juga ada semangatnya, ada nafsnya, ada spiritnya. And nobody knows, dia kata. Tak ada orang tahu apa yang ada dalam soul dan spirit itu. What is happening di dalamnya. Kita ni cinta Allah ke, sayang Allah, kita benci pada maksiat kerana Allah, ikhlas, tak ada orang tahu. Dia kata tak ada orang tahu. Dan jadi oleh itu mereka boleh buat apa saja yang mereka nak buat tanpa pengetahuan manusia lain. Kita tahu ikhlas. Siapa yang tahu ikhlas? Yang tahu ikhlas ni Allah je. Kan? Inilah bahagian roh, bahagian roh kita, soul kita, jiwa kita, spirit kita. Jadi dia kata kita tak tahu. Jadi oleh sebab itu kita kena mencipta sesuatu yang boleh menyebabkan kita boleh hack jiwa manusia tu, diri manusia boleh hack. Sebab tu disebut kita nak menjadikan mereka sebagai transhuman, ataupun dengan perkataan lain kita nak menjadikan manusia yang ada pada hari ini ialah manusia yang bersifat hackable animal. Hackable animal. Hackable animal. Nampak? Dia nak jadikan kita hackable animal. Maka disebut di sini bioorganism, dan kemudian komputer power ada, data ada, dan ability to hack human. Jadi dia akan hack human. Kenapa dia nak hack human? Dia nak hack human kerana dia kata akhirnya masa depan agama bukan lagi milik jiwa manusia, tetapi milik, disebut techno-religion. Techno-religion ni religion yang berdasarkan kepada teknologi. Subhanallah. Sampai macam gitu dia fikir. Sampai macam gitu Dajjal fikir nak kacau kita ni. Tapi kita rasa okey je, tak apalah, buatlah apa saja nak buat kan. Buatlah apa saja nak buat. Sehingga apabila dalam keadaan demikian, maka dia kata apa? Sesiapa yang kontrol data, maka dia akan kontrol jiwa manusia. Jadi tuan-tuan, kenapa dia nak sangat inject mRNA ni? Kenapa nak masukkan sangat mRNA teknologi pada kita ni? Kerana rupa-rupanya dia nak hack jiwa kita.
Tiba-tiba seorang tu baran aja, tiba-tiba seorang tu jadi pemarah, tiba-tiba seorang tu jadi gila, tiba-tiba seorang tu jadi senyum aja. Tak nangis-nangis, senyum aja kan. Nangis tak senyum-senyum contohnya. Kenapa? Kerana dia akan hack jiwa manusia itu. Dia akan hack jiwa manusia itu. Maka dia kata apabila mRNA itu telah masuk, maka data might enable human and elite to do something more radical. Maka dia akan menyebabkan berlaku banyak benda radikal dalam kehidupan manusia. Ini disebut oleh Yuval Noah Harari, salah seorang daripada orang Arab, nampak macam Islam tapi rupanya tentera Dajjal. Dia sebut tentang bagaimana dia nak menjadikan manusia itu yang disebut hackable animal. Kenapa dia nak sangat hackable animal ni? Kenapa nak jadikan kita animal ni? Sebab rupa-rupanya dia nak menguasai jiwa kita, roh kita tu. Jadi Dajjal ni punya tentera ni, dia fikir sampai macam tu. Dia bukan sekadar kat luar je nak tembak bunuh orang, nak bagi orang tak makan, nak bagi orang lapar, nak bagi orang dengan susah hati. Tak. Tetapi sebenarnya dia nak menjadikan manusia itu sebagaimana orang-orang yang boleh diperintah hati mereka. Ini kita kena faham. Sebab tu tuan-tuan pembahasan Allah, tak cukup sekadar kita ambil apa saja yang kita nak ambil, tapi kita kena berhati-hati. Jangan sampai mRNA teknologi itu menguasai diri kita. Ini satu benda yang disebut kan. Baik, saya nak sebut dekat sini. Contohnya Fourth Industrial Revolution. Kan, industri revolusi yang keempat disebut Artificial Intelligence, AI. Jadi salah satu daripada disebut Fourth Industrial Revolution ialah AI, Artificial Intelligence. Kemudian juga disebut Gene Editing. Gene Editing, modification of genetic, iaitu dia mengubah genetik kita. Dan Advanced Robotic. Advanced Robotic. Jadi semua ni adalah merupakan ciri-ciri the Fourth Industrial Revolution. Dia kata dia tidak mengubah apa yang kita buat, tetapi dia mengubah kita, dia mengubah orang. Jadi tujuannya dia bukan untuk mengubah kita supaya daripada susah kerja jadi senang kerja sebab ada robotik sebagainya. Itu yang kita nampak secara tersurat. Yang tersiratnya, dia bukan nak mengubah daripada susah jadi senang, robot tak ada robot tadi. Sebenarnya dia nak mengubah, but it change us. Dia mengubah kita, kata Klaus Schwab. Mengubah kita. And one of the features of the Fourth Industrial Revolution doesn't change what we are doing. Dia tak mengubah apa yang kita buat, but it change us. Dia berubah kita, ubah kita sebenarnya. Jadi ke arah situ sebenarnya. If you take genetic editing, kita mengubah kita edit genetik kita. It is you who are changed. Kamu yang mengubah. And it will cause big impact on your identity. On your identity. Jadi ini nak sebut kat sini kan, sebenarnya mereka nak mengubah, changing the genes. Sebab tu tuan-tuan, dia bagi kita makan macam-macam. Malahan makanan pun dah tak natural dah. Makanan pun dia nak buat dekat lab aja. Kenapa? Dia nak ubah genetik kita. Jadi kita makan sikit, makan dia ubah sikit, makan dia ubah sikit. Lama-lama nak semayang pun tak boleh khusyuk. Kenapa? Kita dah diganggu, dah sakit. Sakit, bahagian genetik kita ni dah sakit. Jadi sebab tu tuan-tuan, apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dibuat? Saya nak sebut kat sini, insya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, yang pertama sekali, kita kena faham. Betul. Wirdatul Ain, modern enslavement of human being. Betul. Mereka nak menjadikan manusia ini sebagai hamba syaitan. Jadi, tak perasan. Saya bagi satu contoh. Dia tak payah masuk mRNA pun dah boleh dah buat. Contohnya berkenaan dengan makanan kita yang disebut sebagai GMO, genetic modification organism. Jadi dalam makanan kita tu
Sekejap okay, dalam makanan kita tu kita akan melihat bagaimana keadaan makanan itu telah diubah genetiknya. Kita pun makan. Akhirnya genetik kita pun terkesan. Akibat daripada itu, kita tengok susah nak khusyuk contohnya. Kalau sembahyang susah nak khusyuk, tapi bila tengok TV, tengok movie senang khusyuk. Contoh. Jadi banyak benda lah nak sebut kat sini. Jadi apa yang saya nak gambarkan sini, mereka mahu menguasai jiwa kita, roh kita, pemikiran kita, akidah kita, bukan hanya dengan pengaruh ghazwal fikr, dengan peperangan pemikiran, bukan hanya dengan pemaksaan di luar, tetapi dengan apa yang ada di dalam hati kita, dengan sel dan genetik tadi. Maka bagaimana caranya tuan-tuan? Yang pertama sekali, kita amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita nak buat sesuatu, amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Terutamanya ketika nak makan, nak minum, amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Apa sebenarnya yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim ni? Apa roh dia? Apa dia punya kekuatannya di mana? Kekuatannya bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Syarat baca Bismillahirrahmanirrahim untuk membina kekuatan, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita rasa, hati kita doa, hati kita minta, fikiran kita pun minta juga, rendah hati. Bila baca Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Maknanya bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, tolonglah aku. Setiap yang kita lakukan tadi, dalam hati kita, Ya Allah, tolonglah aku, Ya Allah, begitu, maka kita akan dapati perancangan mereka untuk merosakkan roh dan jiwa kita itu tidak akan berjaya. Biiznillah. Banyakkan baca Bismillah. Kalau kita rasa macam syak, wasangka, kita rasa macam tak boleh kan, tak boleh, macam rasa macam was-was lah, macam ragu-ragu kan, kita baca panjang sikit. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca doa tu kan ketika nak minum, nak makan, baca. Sebelum makan tu, katakanlah kita nak minum air. Tak boleh tunjuk ni, saya kita tahu. Katalah nak minum air. Nak minum air kita kan. Jadi masa nak minum air tu, kita rasa tak sedar hati kita, ada apa ni? Ada apa kita rasa? Atau makan kan? Kita pun baca. Bila makan tu baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita makan, bawa baca. Bawa makan. Baca dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Tidak akan memudaratkan apa yang ada di langit dan di bumi, apa yang ada ni, yang kita laku ni, maka kan, kita mula dengan nama Allah, maka Allah akan menyelamatkan kita daripada segala benda mudarat yang ada pada kita. Habis susahlah ustaz nak makan, setiap kali makan minum kena baca bismillah kan. Tak apalah, kita tengah perang kan, orang tengah serang kita rasa relax, tak ada apa-apa, kita ikut je, habislah kita. Kena pertahankan diri kita. Bismillah. Paling kurang Bismillah. Paling kurang Bismillah nak minum air, Bismillah nak makan, paling kurang Bismillah. Tapi dalam hati kita apa? Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Macam itu. Kita nak buka apa-apa Bismillah. Paling kurang Bismillah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim lagi bagus. Kalau kita rasa hati kita rasa tak seronok, tak sedap, rasa tak sedap hati lah, syak ke, betul ni, bagus ke, apa ni kan, tak tahu ni. Orang bagi kita minuman, minuman tu racun, minuman tu ada benda yang boleh menyihir kita. Kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum, insya-Allah racun pun tawar, sihir pun batal, tak jadi insya-Allah. Tapi hati kita bila baca, minta ke Allah. Hati mesti minta ke Allah. Itu kekuatan dekat situ, bukan kekuatan kat lidah baca bismillah. Kekuatan kat hati. Cubalah. Tuan-tuan cuba buat. Akan nampak kesan dia. Begitu juga apabila kita nak makan ubat, ataupun nak makan suplemen, nak makan minyak kelapa dara ke, nak makan habatus saudah ke, kita kata benda yang elok-elok, yang sunah-sunah, jangan makan gitu. Kita ingat habatus saudah yang menyembuhkan nanti. Dah, Allah yang menyembuhkan. Baca bismillah.
Paling kurang bismillah, tuan-tuan. Bismillah paling kurang. Nak makan, nak minum, nak pakai, nak jalan, nak buat apa, bismillah. Ini kena latih. Kalau tak kita lupa. Ini tanda kita beradab dengan Allah. Beradab dengan Allah, kita baca. Ini kekuatan, ini senjata ni. Jangan main-main, senjata. Kita masuk dalam bilik. Ya, ini tempat bilik kan, bilik tumpangan kan. Mari dalam bilik hotel ke motel ke apa, tak kira lah apa, masuk bilik kita rasa tempat baru kan. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Tapi hati kita buat apa? Hati kita minta ke Allah, ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Cukup minta tolong aja. Maka Allah akan tolong kita. Nampak? Allah sayang kat kita. Kita cakap bismillah pun tak apa. Cukup dah. Allah akan hancurkan musuh-musuh kita. Ini semua kekuatan. Kita mulakan macam itu. Jadi bila kita menghidupkan hati kita dengan bismillahirrahmanirrahim, zikirnya, doanya, perasaan tadi, maka kita sedang berjalan menuju kepada Allah dengan kekuatan yang Allah bagi. Baru kita kuat. Nak depan dengan Dajjal, nak depan dengan bencana alam. Tadi saya baru jumpa dengan satu kumpulan manusia, kawan-kawan kita lah, yang salah seorangnya pakar, apa ni dipanggil, bencana alam ni. Pakar bencana alam. Dia memang profesor, namanya seorang doktor lah, bahagian apa, environmental. Dia cakap environment tak jadi, tak elok dan sebagainya, akan jadi tak elok sebagainya kan. Lebih daripada dulu kan. Jadi kita tak tahu. Kita nak pergi satu tempat, mungkin tempat tu banjir, tempat tu tanah runtuh, tempat tu ada puting beliung, tak tahu. Itu bencana alam kan. Jadi di mana kekuatan kita? Kekuatan kita bila kita bergantung dengan Allah, minta tolong ke Allah. Sebab tu banyakkan bismillah. Banyakkan bismillah. Baik, jadi salah satu lagi bismillah ni saya sebut. Ini ada sanadnya. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kita sakit dan sebagainya, pegang tempat yang sakit, baca 11 kali. Katakanlah dada kita berdebar-debar, pegang dada kita, kita pun baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, baca 11 kali. Tapi bila baca tu minta tolong ke Allah. Hati minta ke Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah bantu aku, ya Allah kuatkan aku, ya Allah, ya Allah hancurkanlah gangguan-gangguan yang ada. Minta ke Allah. Hati minta, lidah baca bismillah, hati pun baca bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. 11 kali. Tapi kita minta ke Allah. Sebab hati ni dia boleh bercakap banyak bahasa. Dia boleh cakap bismillah, dia boleh cakap pada masa sama, dia boleh sebut minta doa, pada masa sama dia boleh merasai sayang, susah dan sebagainya. Hati kita ni kuat daripada yang kita sangka. Kalau zikir tu, dia bukan boleh satu zikir, dia banyak zikir dia boleh baca. Hati kita, dia boleh baca subhanallah, dia boleh baca la ilaha illallah, dia boleh baca Allahu akbar, dia boleh baca serentak semua tu. Kita lidah kita boleh baca subhanallah, subhanallah sekali tu subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sekali kan. Dia tak boleh serentak. Hati boleh baca serentak subhanallah, la ilaha illallah, serentak semua. Itu kekuatan hati, tapi hati yang bersih lah. Tapi kalau hati yang kotor ni, tak boleh zikir pun tak boleh kan. Gitu. Wallahu alam. Jadi itulah insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita insya-Allah. Apa yang saya sampaikan pada malam ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang mereka rancang untuk merosakkan jiwa kita. Melalui fizikalnya mRNA, begitu juga melalui cara-cara yang lain. Dia hantar sihir juga. Jin pun ada. Tapi jin tuan-tuan lemah jin ni. Jangan takutlah dengan jin. Jangan takut dengan sihir. Jangan takut dengan manusia. Takutlah Allah tak tolong kita. Bila Allah tak tolong kita, barulah kita takut. Kenapa? Kita tak ada apa-apa. Bila Allah tak tolong kita, apa nak jadi kat kita? Begitu. Jangan takut dengan sihir. Kalau Allah izin, baru jadi kat kita. Kata tak jadi. Kalau jadi tu Allah izin. Maknanya kita minta kat Allah juga. Jangan minta kat manusia. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, dosa kita. Ya Allah tuan-tuan puan-puan, minta maaf baru dapat bersiaran pada malam ni. Jadi insya-Allah kita nak kena rasa apa pun yang berlaku dalam hidup kita semuanya mengembirakan kita. Tu tolonglah kita tengok balik, muhasabah balik suasana kita ni insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Saya masih lagi travelling sampai minggu depan, masih lagi saya bermusafir. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan saya akan sama-sama dengan tuan-tuan sekalian insya-Allah. Doalah mudah-mudahan semuanya baik insya-Allah.
InsyaAllah kita doa rabitah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاسق اللهم رابطتها وادمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شاتي في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من الواسلين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan dan puan, tolong doa sama kita insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita untuk kita istiqamah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.